Timbang, sama. Tak ada pun lebih, tak ada. Memang dia tu sama-sama. Yang baik pun ada, yang jahat pun ada. Masa berzikir, masa mengumpat. Rasulullah jawab, mereka menjadi penduduk Al-A'raf yang tidak masuk syurga, tetapi semuanya diberi makan. Rasulullah sebut. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, kita sampai pada tajuk Al-A'raf dan orang-orang yang akan menempati di tempat Al-A'raf itu. Kita sebut tentang mengenai suasana pada mahsyar yang kita akan lalui satu masa nanti. Perjalanan kitanya lepas pada kita barzah, kemudian kita akan bangkit di pada mahsyar. Cerita tentang barzah itu pun panjang masa dia. Kita bincang panjang dalam satu kitab. Sebelum daripada ni, cerita tentang mengenai yang disebut dengan barzah, suasana barzah macam mana dan sebagainya. Yang kitab dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang cerita tentang perkara demikian. Kemudian selepas pada itu kita sambung pada cerita tentang pada mahsyar. Pada mahsyar ni kita cerita ni tak pun detail, tidak kata detail lagi. Ada lagi kitab yang lebih detail cerita tentang pada mahsyar. Walaupun begitu, kenapa kita cerita tentang pada mahsyar ini? Jawabnya, kita nak suruh hidup kita ni selaras di antara dunia dan akhirat nanti. Kerana siapa yang tak betul di dunia, maka di akhirat nanti pun dia jadi tak betul. Supaya kita ni jadi betul dalam hidup kita. Betul maksudnya hidup kita ni lurus dengan yang tiap-tiap kali mana kita solat, kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Supaya bila kita sampai di akhirat nanti, lurus juga kita. Yang ni yang pentingnya. Jangan jemaah fikir bila kita cerita tentang cerita akhirat, kita kata lambat lagi, jauh lagi. Kemudian akhirnya kita kata malahlah nak bincang tajuk-tajuk yang jauh sangat daripada diri kita. Jangan. Tetapi kita, walaupun kita bicarakan tentang tajuk akhirat, tapi kita kena nampak bahawa perjalanan di dunia ini menjadi cerminan untuk akhirat nanti. Jadi kita kena betulkan sekarang. Kalau kita tak betulkan sekarang, baru dekat nak mati baru kita nak betulkan. Yang tu satu kesalahan dan kesilapan di kalangan kita. Tajuk misal contoh Al-A'raf ini, tajuk yang kita nak bicarakan ini. Ramai di kalangan kitanya, ada di kalangan kita, kita tak faham pun apa dia Al-A'raf. Kita tahu Al-A'raf ni yang disebut dengan apa dia dalam surah Al-A'raf kita sebut. Pun kalau kita jawab demikian, ada di kalangan kita dia tahu, dia kata Al-A'raf ni ustaz, orang yang tak masuk dalam syurga dan tak masuk dalam neraka. Dia lalu diletakkan dengan Al-A'raf. Yang sebenarnya macam mana orang yang Al-A'raf ini? Lalu kita belajarlah tajuk ni. Tajuk yang kita belajar ni pun sekali je. Dan tak pernah pun masuk Dewan Periksa dia panggil. Kita ni bila kita belajar ni, kita berdasar pada kita ambil ilmu je lah. Sekali. Dalam hidup kita ni. Tak tahu bila boleh terulang balik. Yang ni, kalau kita terlepas, kita kena anggap satu kerugian pada kita. Kita kena rasa demikian. Kalau kita terlepas satu tajuk demi satu tajuk, tiap-tiap kali mana kita datang majlis ilmu, kita rasa kita terlepas. Kita kena rasa
macam anak-anak kita yang dia pergi ke sekolah, dia tertinggal sekolah. Bila dia tertinggal sekolah, guru mengajar tajuk yang baru, misal contohnya. Dia bila nak masuk tajuk yang baru tersebut, dia jadi bingung, tak faham. Kenapa jadi demikian? Kerana terlepas. Kita pun dalam hidup kita ni, kita biarpun kita ni belajar sekali je, tajuk-tajuk sebegini. Tapi walaupun kita belajar sekali, dia melekat dalam tuadan kita, menjadi ilmu sampai kita menghadap depan Allah nanti. Yang ni yang kena jaga sangat. Sebab anak sebut tajuk sebegini. Kenapa? Kerana hidup kita ni senang sangat terseleweng. Senang sangat dalam hidup kita ni untuk diselewengkan. Siapa yang selewengkan kita? Syaitan. Syaitan ni dia banyak pujuk kita. Syaitan ni dia sentiasa menyelewengkan kita ni. Di antara benda yang menyelewengkan kita sangat ialah syaitan. Dia tak nak orang ni masuk syurga. Tak nak. Dia nak pastikan orang ni masuk neraka. Lalu syaitan sentiasa pujuk kita. Syaitan pujuk. Dia kata, kamu tak payah belajar lah. Kalau kamu belajar nanti pun, dia kata, kamu tak ingat juga, katanya syaitan. Kamu tak payah belajar lah. Dia dipujuk kita, kamu tak payah belajar lah. Kalau kamu belajar pun, kamu tak jadi ustazah dah. Dia sebut. Kamu tak payah belajar lah. Dipujuk. Lama-lama kita ni, belajar tu ala kadar je. Kita dengar, cukuplah jadi ilmu ni panggil. Kita rasa demikian. Kita tak rasa kesungguhan untuk membetulkan jalan hidup kita. Lalu kita terseleweng. Sebab tu biar kita belajar ni. Belajar ni kita niat dalam jiwa kita. Ya Allah, aku belajar ni nak suruh betul jalan hidup aku. Jangan aku belajar, tiba-tiba aku belajar. Aku ni jalan berbeza di lembah yang lain. Ilmu pada lembah yang lain. Ni keadaan yang perlu kita. Biar jadi ilmu dengan badan kita ni, dalam keluarga kita ni serentak sekali. Jangan kita lain. Waktu mana kita belajar, kita rasa kita ni orang yang faham tentang agama. Bila kita keluar saja daripada suasana belajar, kita duduk dalam masyarakat, kita tinggal segala ilmu yang kita belajar tadi. Yang ni silap dalam hidup di kalangan kita. Ni anak sebut cara umum, nak suruh di kalangan kita, jangan kita ni berbeza. Jangan kita waktu mana kita belajar, kita jadi soleh je kita ni. Tapi waktu mana kita keluar daripada majlis ilmu, kita jadi tak sama dengan yang kita belajar. Yang tu jangan pada diri kita. Ramai di kalangan kita, bila begitu, akhirnya di akhirat nanti timbul penyesalan. Timbul penyesalan di kalangan kita ni. Al-A'raf dan orang yang menempatinya. Hari ni kita sambung satu tajuk yang penting ni. Tentang Al-A'raf dan siapa yang tinggal di sana. Khaisamah bin Sulaiman menyatakan dalam riwayatnya daripada Jubair bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat al-mizan diletakkan, lalu kebaikan dan keburukan ditimbang. Disebut demikian. Bila di hari kiamat Rasulullah sebut, kita diletakkan timbangan. Al-mizan tu maksudnya timbangan. Timbangan ini, lalu kebaikan dan keburukan ditimbang. Rasulullah sebut demikian. Kita dikira semua. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Mana-mana orang yang buat faman ya'mal misqala dzarrah, dia buat sebesar zarrah, benda yang baik, Allah akan ambil dan dia akan lihat setiap benda yang dia buat tadi. Dan siapa yang buat benda yang buruk walaupun sekecil je, di akhirat nanti Allah akan tunjukkan balik segala amalan dan dia akan lihat amalan buruk tadi. Kita kan dalam jiwa kita ni, tu yang ana sebut, banyakkan pada diri kita ni jaga hati. Jaga hati. Kerana hati kita ni senang sangat nak buat pahala, senang sangat nak buat dosa. Senang sangat je hati kita ni nak buat pahala. Nak buat pahala ni, kita baik sangka je dengan orang. Baik sangka dengan orang ni, lalu pahala tu datang pada kita. Nak buat dosa, buruk sangka. Buruk sangka, hidup lagi dia ni, kita sebut demikian. Pagi lagi kita buat dosa demikian. Dalam hidup kita ni, buat buruk sangka je, dosa terus. Yang ni yang menyebabkan ramai orang kita tak jaga. Tak boleh nak jaga. Kerana mentang-mentang dah hati ni tidak dinampak. Orang tak nampak kat luar. Cuma dalam keadaan demikian, ramai di kalangan kita ni, yang dalam hati ni kena timbang ke? Ya, kena timbang juga di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Siapa yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, bila ditimbang amalan dia,
kebaikan dia lebih berat daripada keburukannya. Meskipun sebesar telur kutu. Disebut, Rasulullah sebut demikian. Walaupun sebesar telur kutu ni kecil sangatlah. Zaman kita ni orang tak cari dah telur kutu kan. Zaman-zaman dahulu memang duduk atas tangga tu, tak ada kerja. Kebetulan pula tak ada TV zaman-zaman dahulu kan. Zaman kita ni tak ada dah. Zaman kita ni orang tak tengok dah telur kutu ni. Dulu siap cari tu sikat yang sikat rambut yang halus tu. Kemudian akan masuk syurga. Rasulullah sebut berat timbangan tu, tiba-tiba yang berat timbangan kebaikan tersebut berat sebesar telur kutu je. Kecil je kata Rasulullah. Masuk syurga juga orang yang demikian. Siapa yang keburukan lebih berat daripada kebaikannya, meskipun sebesar telur kutu, akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ni amalan yang bercampur lah ni. Dalam hidup kita ni, kebanyakan di kalangan kita ni, kita buat amalan ni, kita bercampur. Yang baik pun buat, yang buruk pun buat. Jadi, dalam keadaan yang bercampur macam ni, ditimbang. Kebetulannya, waktu tersebut, yang buruk tu lebih banyak, yang buruk tu lebih besar sikit dibandingkan dengan yang baik. Besar mana? Sebesar telur kutu, kata Rasulullah. Sebesar telur kutu, masuk neraka dululah. Masuk neraka dahulu. Habis dulu dalam canai dalam neraka tu, dah siap dah dibakar, barulah layak masuk dalam syurga Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Ditanya pada Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berat kebaikan dan keburukannya? Orang yang berat kebaikannya dan juga keburukannya. Rasulullah menjawab, kalau sama berat, orang tanya, kalau sama berat Rasulullah, timbang, sama. Tak ada pun lebih, tak ada. Memang dia tu sama-sama, yang baik pun ada, yang jahat pun ada. Pada diri dia. Berzikir pun ada, mengumpat pun ada, dia panggil. Dua-dua dia buat. Dalam hidup dia. Masa berzikir, masa mengumpat. Kemudian, masa sembahyang pun ada, masa dianya, masa dalam hidup dia, dalam keadaan yang lain pun, merayau pun ada juga. Sama-sama ada dalam hidup ni. Jadi macam mana ya Rasulullah? Rasulullah jawab, mereka menjadi penduduk Al-A'raf. Mereka menjadi penduduk Al-A'raf yang tidak masuk syurga, tetapi semuanya diberi makan. Rasulullah sebut demikian. Al-A'raf tak masuk syurga, tapi dia panggil pra ke syurga. Maknanya baru permulaan. Ada makanan, tapi makanan tak samalah orang dalam syurga. Tapi kena tunggu, waiting list dia panggil. Masuk dalam kelompok orang yang di senarai menunggu untuk nak masuk dalam syurga Allah. Ibnu Al-Mubarak menyatakan bahawa Abu Bakar Al-Hudali meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, pada hari kiamat manusia dihisap. Siapa yang lebih banyak kebaikan daripada keburukannya, meskipun hanya satu, akan masuk ke dalam syurga. Siapa yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikan, akan masuk dalam neraka. Firman Allah Ta'ala, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Siapa-siapa yang diberatkan timbangannya, mereka lah فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mereka lah orang-orang yang paling berjaya. Ini Allah SWT sebut ni. Dalam Al-Quran, orang berjaya bukan orang yang rumah besar. Orang berjaya bukan orang yang pangkat dia besar. Orang berjaya bukan orang yang ada status PhD. Ada status kedudukan dan dalam masyarakat dan sebagainya. Tak. Tapi orang berjaya, faman saqulat mawazinuh. Orang yang berat timbangan. Tak kira lah. Maknanya ni potensi besar kita. Jangan kita ingat orang berjaya, dia jadi ustaz. Berjaya dah dia. Dia berjaya bila? Bila dia dah jadi ustazah. Tak. Kita sebut, Allah sebut ni. Siapa yang berjaya? Faman saqulat mawazin. Orang yang berat timbangan dia. Macam mana nak berat timbangan? Banyakkan amal soleh. Jangan pedulikan orang. Dalam hidup ni, kita hanya buat peduli apa orang yang nak buat. Orang lain yang tak buat, kita tak payah peduli. Manakala kita buat. Saya buat contoh yang mudah pada dia. Zaman dahulu, zaman kita sekarang ni, payah dah untuk kita jumpa majlis jamuan-jamuan. Jamuan-jamuan ni kan, zaman kita dulu,
Kita kecil-kecil dahulu, kampung-kampung, banyak jamuan. Pagi Jumaat ada jamuan. Kemudian pagi Ahad ada jamuan. Jamuan ni, kadang-kadang orang-orang kampung pergi semayang Zuhur tu, jom jemput makan rumah saya semua ni sebut. Dia zaman-zaman dahulu, sekarang tak ada dah. Zaman kita sekarang, payah dah. Dulu anak habis Quran 30 juzuk. Satu kampung tu beragak satu kampung. Macam majlis kenduri kahwin. Bawa dengan pulut kuning kan. Bawa pulut kuning, sukanya. Nak macam lah, suka sangat. Sekarang tak ada dah. Anak ni habis Quran ke tak habis Quran ke, tak ada dah rasa. Rasa bernilai dia panggil. Di saat mana orang lain tak buat, kita buat. Jangan kita tak buat. Kadang-kadang di kalangan keluarga kita, dulu kita boleh makan ramai-ramai, adik-beradik. Buat contoh yang mudah, makanlah dalam bab makan. Tapi sekarang payah dah. Nak tunggu bila makan? Mentunggu raya. Tunggu raya baru boleh makan ramai-ramai. Kita jangan demikian. Buat. Ajak je adik-beradik kita, telefon, datang rumah kakak, datang rumah adik. Jom minggu ni makan, buat jamuan. Ni dipanggil jangan peduli orang, buat je amalan pada diri kita ni. Dengan tujuan apa dia? Nak suruh berat amalan timbangan kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ada dah zaman-zaman dahulu kan, nak sebutnya suasana tersebut meriah dalam suasana masyarakat. Manakala zaman kita ni tak ada dah. Suasana meriah itu hilang dalam hidup kita. Kadang-kadang nak bayar bil elektrik tu, waktu zaman satu ketika elektrik baru ada. Berebut orang di kalangan jiran-jiran tu, tengok orang datang, pergi cek, bawa datang bil tu ke rumah saya. Nak sebutnya demikian. Lepas tu bawa datang. Jiran tu tanya, kenapa tak ada bil rumah dia? Kenapa tak ada bil rumah dia? Dia pun senyum je. Rupa-rupanya kita dah bayar dah bil rumah dia. Tapi sekarang ada? Tak ada dah. Ada dah, bayar sendiri. Siapa suruh pakai? Dia sebut demikian. Nak sebutnya kita je demikian. Payahnya nak jumpa dengan suasana itu. Di kalangan kita. Allahu Akbar, payah. Kerana apa dia? Kerana orang tak berebut nak dapat pahala, tapi berebut nak dapat harta. Zaman kita ni berebut nak dapat harta je. Turun pagi tu bekerja-kerja. Zaman kita ni tak ingat, tak kenal pun nama jiran sebelah. Rumah jiran sebelah tu. Kadang-kadang orang tanya, anak jiran sebelah berapa orang? Allah. Saya tahu dia ada anak, tapi tak tahu berapa orang. Kadang-kadang anak-anak jiran pun kita tak tahu. Sibuknya dalam hidup. Sama ada kita sibuk ataupun jiran yang sibuk. Nak sebutnya gambaran bagaimana jauhnya suasana. Tapi zaman satu ketika dahulu, rapatnya kita. Rapatnya orang Islam di kalangan kita. Sebab tu sekarang ni orang dah mula berani kan. Orang dah mula berani dah nak hapus hak kita kan. Nak buang Islam, nak buang raja-raja, nak buang Melayu dan sebagainya. Suasana kita, ISIS ni, yang ISIS yang nak dibuat ni, nak buat apa dia? Nak jadikan hak kesaksamaan semua. Sama rata semua konon-kononnya. Kita sebut jangan buat. Buat saja, buat yang ni, tantangan yang ni, maka kamu boleh lihat bagaimana umat Islam, orang Melayu Islam ni akan bangkit jalan atas jalan raya nanti. Ulama-ulama sendiri yang akan berada di hadapan insya-Allah. Maknanya akan turun benda demikian. Tapi menteri jawab lagi, kemarin jawab lagi. Jawab dia kata orang tak faham je maksud ISIS ini sendiri disebut. Orang tak faham je. Kalau orang faham dia kata mereka akan terima. Tak, kita kata kita dah faham. Kamu nak buang hak kami. Kamu nak buang hak kami. Hak orang Islam kamu nak buang. Kamu buat yang ni, siap kami. Kita boleh tengok bagaimana suasana negara ini akan berlaku apa dia. Anak sendiri akan turun, anak sebut. Anak sendiri akan turun. Semua di kalangan alim ulama dah sepakat. Jangan buat. Semua mufti pun sebut dah, jangan buat. Nak gambarkan tanda tangan je, nanti kamu akan lihat bagaimana masyarakat ini akan bangkit, mempertahankan kembali. Berani. Kenapa dia mereka berani? Kerana orang Islam dah tak ada kekuatan. Orang Islam, kita sendiri, sama-sama kita ni tak ada perasaan. Yang sama-sama kita ni hilang perasaan nak buat baik ke tak ada dah dalam hidup kita ni. Di kalangan kita, engkau adalah muka engkau. Aku
Ikut aku nak tanggung macam mana pun. Tak ada perasaan orang ni ada air muka, orang ni ada maruah diri dan sebagainya. Dulu kan, bila seorang masuk hospital, di kampung tu seorang masuk hospital, satu kampung pergi tidur kat hospital. Nak sebutnya gambaran bagaimana rapatnya di antara satu sama lain. Padahal yang pergi tidur tu tak ada pasal-pasal pun. Tak ada guna pun tidur baring, hampa kat tepi hospital tu kan. Hampa, tikar dan sebagainya. Sekarang ada perasaan itu. Tak ada dah. Suasana dipanggil. Orang kita dijajah. Dijajah dengan apa dia? Kebendaan. Materialistik. Sampai peringkat boleh buat cerita isteri untuk disewa, dia panggil macam. Nak sebutnya hilang nilai dalam hidup kita demikian. Yang tengok orang kita senyum je. Habis masa begitu. Pada diri kita. Waman khaffat mawazinu. Siapa-siapa yang diringankan mawazinu. Mawazinu maksudnya diringankan timbangan dia. Faulaika allazina khasiru anfusahum. Bagi mereka itu, mereka inilah khasiru anfusahum. Mereka lah yang merugikan diri mereka sendiri. Yang buat khianat pada diri sendiri bukan orang lain, kamu sendiri yang buat khianat. Fi jahannam khalidun, dalam neraka jahannam dah kekal kamu dalamnya tersebut. Yang terbaru ni nak buat filem apa Evo ke apa dia? Evo 2 yang dibantah. Bila tanya pada pelakon pengarah projek tersebut, tujuan apa? Nak tunjuk ni penunggang agama tersebut. Anda tanya balik, penunggang agama ni maksudnya apa dia? Dalam Islam ni ada 3 kelompok je manusia. 3 kelompok je. Orang mukmin, munafik dan kafir. Yang kamu berani sangat, kamu nak kata munafik. Siapa yang munafik? Kamu yang munafik. Pelakon-pelakon tu yang melakon tu munafik. Orang yang pengarah filem tu siapa? Orang bukan Islam. Kamu sendiri melakonkan watak jahat. Menunjukkan orang Islam ni berwatak jahat. Pengganas, teroris. Tak ada kerja lain. Manakala kalau kamu lakonkan sami-sami Buddha dan sebagainya, ada mereka bangkit. Mereka akan tunjuk. Pelik manusia ni. Orang kita ni, kalau kita tak bagi tahu benda-benda yang demikian, sengaja nak membangkitkan sentimen umat. Ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut faulaika allazina khasiru anfusahum. Bagi mereka ini, mereka lah yang buat khianat pada diri mereka sendiri. Bila sampai di akhirat, ringan timbangan. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan orang lain. Kamu salah diri kamu sendiri. Sepanjang kamu hidup di atas dunia, fi jahannam khalidun, dalam neraka kekal lah kamu sampai bila-bila. Pesan pada keluarga kita ni, boykot. Jangan ada yang pergi ke pawagam nak tengok filem-filem demikian. Ajar sikit di kalangan masyarakat kita. Sebut yang ada Facebook tu, tulis senang kita ni. Nak gambarkan apa dia? Bagaimana jahatnya orang yang hidup dalam keadaan yang nak menghodohkan wajah-wajah agama. Ada kerja lah dia panggil demikian. Lebih baiklah tengok daripada anda tulis tu. Lebih baik daripada sibuk tengok filem tu, lebih baiklah baca surah Al-Munafiqun. Baca surah Al-Munafiqun tu lagi senang. Lagi dapat pahala daripada kamu tengok benda-benda demikian. Yang lakon tu pula orang Islam kita melakon. Sanggup menghodohkan wajah Islam. Orang Islam menghodohkan wajah Islam. Pengarah tokeh kepada filem tu siapa? Orang bukan Islam. Orang bukan Islam yang buat filem demikian. Allahu Akbar. Kemudian dia berkata, al-mizan menjadi berat atau ringan dengan amalan sebesar biji benih. Dia berkata, siapa yang berat kebaikan dan keburukannya, maka menjadi penduduk Al-A'raf. Ini disebut demikian. Siapa yang berat kebaikan dan keburukannya, sama ringan, sama dalam kedudukan dia ni, maka menjadi penduduk Al-A'raf. Ka'ab bin Al-Ahbar berkata, ada 2 orang lelaki yang ketika di dunia berkawan, salah seorang berjalan menemui sahabatnya yang sedang berjalan menuju ke neraka. Ini cerita yang berlaku. Ka'ab bin Al-Ahbar disebut. Maka sahabatnya berkata pada dia, demi Allah, tidak ada yang tinggal padaku kecuali satu kebaikan yang akan menyelamatkan aku.
Katanya kawan dia tersebut. Ada yang kemudian kemudian dalam keadaan, ambillah wahai saudaraku, mungkin kamu akan selamat dan kita akan menjadi penduduk Al-A'raf. Allah lalu memerintahkan mereka berdua dimasukkan ke dalam syurga. Cerita dia macam ni. Hamba Allah ni, dia ada markah dia 49. Satu lagi dianya nak layak masuk untuk dapat masuk syurga Allah. Manakala kawan dia pula jahat ni ada satu je kebaikan. Dia kawan rapat di dunia. Dia pun tengok kawan dia. Dia minta dengan kawan dia. Dia kata, engkau ada satu. Tapi alang-alang masuk neraka biar engkau seorang je lah. Dia sebut demikian. Patut-patutnya dah aku ni 49. Satu lagi yang boleh masuk syurga. Biar aku seorang lah masuk syurga. Manakala engkau pula ada satu dah tu, biar kekal je lah dalam neraka engkau. Dia sebut demikian. Sahabat dia ni yang satu ni, dia fikir ya tak ya juga. Dia sebut ya tak ya juga. Lalu dengan sifat dia tadi yang dia pujuk-pujuk, dia pun ambil satu dia ni bagi pada kawan. Biarlah dah aku kena masuk neraka. Aku ni dah hidup jahat macam ni. Jadi ambil je lah yang baik aku ni letak pada kamu. Allah dengan sifat Rahmanur Rahim dia masukkan dua-dua tu dalam syurga Allah. Ini nak sebutnya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tengok kehidupan. Kenapa rapatnya mereka di dunia itu menjadikan mereka terselamat dua-dua daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kelebihan ni. Tapi jangan kita mikir kita yang satu tu. Jangan. Jangan. Kalau begitu Ustaz, saya jadi yang satu tu je lah. Jangan. Jangan pada kita ni. Ini cerita yang diceritakan oleh Ka'ab bin Al-Habbar. Dia sebut demikian. Nak turun, nak cari lagi sumber mana, wallahualam. Tapi ini ditulis dan digarapkan dalam kitab. Ditulis dalam cerita-cerita begini. Kalau kita tanya, Ustaz, ni sumber mana ni? Rujukan mana ni? Kemudian dapat daripada mana ni? Kena buka baliklah kitab dan cari. Ni budaya yang terakhir ni, orang kita ni sibuk. Ada sanad ke tak ada sanad? Riwayat dia macam mana? Ni alim ulama' dia ambil, dia letak dulu. Yang ditolak maudhu' je. Segala benda rekaan Israiliyat yang ditolak. Ada pun yang tersebut, yang lain ni dia letak dulu. Biar jadi sumber ilmu dalam kehidupan kita. Jangan kita ikat diri kita ni dengan satu benda je. Jangan. Tapi buka dulu. Budaya kitanya buka dulu. Dengar dulu. Tengok dulu. Kemudian tolak yang Israiliyat, yang maudhu' tolak. Manakala yang dia panggil, kita ditengok alim ulama' dah susah dah. Itu terima dulu. Terima dulu untuk dijadikan ilmu dalam kehidupan kita. Ada orang akhir-akhir ni, budaya nak suruh pegang hadis dia. Hadis je. Hadis dhaif pun tak nak. Hadis dhaif pun dia tolak. Dia sebut demikian. Allah, kita kata, kamu setakat mana ilmu kamu? Tengok belajar pun setakat mana yang kamu belajar tersebut. Orang kita jadi benda-benda macam tu. Jadi akhir berkelahi. Saling tuding menuding. So, tuduh menuduh. Orang tu tuduh macam tu. Orang tu tuduh macam tu. Tak habis-habis dalam hidup dia. Abu Hamid menyatakan dalam Kashful Ulum Al-Akhirah. Abu Hamid ni siapa? Imam Ghazali. Dia tulis dalam kitab dia Kashful Ulum Al-Akhirah. Ni pun ada juga ni. Pensyarah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dia kata, Imam Ghazali ni, dia kata, banyak mereka hadis palsu. Perempuan. Pensyarah tersebut. Dia sebut, anda baca, Allah, setakat mana dia dengan Imam Ghazali. Dia ni, dia kata, kitab, anda tengok tulisan dia tu, yang ditulis tu, dia kata, kitab Mau'izah tu, bimbingan mukmin tu, banyak hadis palsu je. Dia kata, kena tolak je dia sebut. Orang ni, dia rasa dia cerdik sangat, dia panggil. Abu Hamid menyatakan dalam Kashful Ulumul Akhirah, seorang lelaki dibawa pada hari kiamat. Namun, dia tidak mempunyai satu kebaikan yang memberatkan timbangannya. Yang sama berat antara amal baik dan juga amal buruk. Dengan rahmatnya, Allah berfirman pada dia, carilah orang yang memberi kamu satu kebaikan, agar aku masukkan kamu ke dalam syurga. Lebih kurang tadilah. Orang ni, dia tak cukup satu je lagi. Kamu pergi, Allah sebut. Cari. Siapa yang nak bagi? Di pada mahsyar ni,
masing-masing ada sikit pun nak pegang. Kerana waktu tu waktu terdesak. Orang ni cari. Semua ni di kalangan kita ni, bahkan suami isteri ni, dia tak peduli dah suami dia, tak peduli dah isteri dia. Di akhirat nanti, yauma yafirrul mar'u min akhi. Allah sebut, hari yang masing-masing melarikan diri. Suami melari, adik-beradik melarikan diri, wa ummihi wa abi. Ibu dan ayah ni semua melari diri. Lari diri tu maksudnya apa dia? Jangan kamu datang dekat dengan aku. Maksudnya, jangan kamu ambil pahala aku. Dan manakala dosa aku ni kalau sekiranya semakin banyak menjadi beban dalam hidup. Kamu datang, kamu bagi dosa kamu pula. Yang tu penat tu. Di akhirat nanti tak nak berjumpa. Semua tak nak mengaku. Suami, isteri tak nak mengaku, adik-beradik tak nak mengaku. Nak apa dia? Fikir nafsi, aku. Sekarang di padang mahsyar Allah. Waktu tersebut kenapa? Bernilainya nilai pahala. Nilai kebaikan ini. Untuk kenapa? Nak suruh tarik. Dengan kebaikan ini, datangnya rahmat Allah, boleh masuk dalam syurga Allah. Konon-kononnya demikian. Laki itu pun pergi mencari seluruh penjuru alam. Allah kata tak cukup satu lagi. Kamu pergi dengan orang. Cari, minta dengan orang ni. Minta dengan orang ni. Minta. Tak ada seorang pun. Tetapi dia tidak mendapat seorang pun yang memberi. Kecuali mereka berkata, jika aku berikan, maka timbanganku akan berkurangan. Semua masing-masing sebut. Kalau saya bagi, lagi teruk saya. Bukan lagi ringan pada saya. Sedangkan aku lebih memerlukan daripada kamu. Sedangkan semua benda ni memerlukan, diperlukan dan diperlukan. Maknanya di padang mahsyar tu, nak kira pahala je di kalangan masing-masing. Lelaki itu menjadi putus asa. Dia cerita keadaan yang berlaku ni. Imam Ghazali cerita demikian. Lalu ada seorang lelaki bertanya padanya. Tengah-tengah dia putus asa tu, ada orang lelaki tanya. Orang lelaki tu tanya dia, apa yang kamu cari? Kamu cari nampak lelah, letih ni. Kamu cari apa? Dia pun jawab, aku cari satu je kebaikan. Aku nak satu je. Nak mencukupkan. Dah 49 ini. Kalau dapat satu je, aku boleh masuk syurga terus. Aku sudah pergi pada satu golongan yang mempunyai 1000 kebaikan. Namun mereka semua kedekut pada aku. Yalah, siapa yang tak kedekut? Hari tersebut, hari yang fikir diri-diri masing-masing ini sendiri. Laki itu bertanya kepadanya, aku telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada yang kudapati dalam lembaran amalku kecuali hanya ada satu saja kebaikan aku. Yang laki tegur dia tu, dia kata aku dah berjumpa dengan Allah. Dalam catatan amal aku ni ada satu je kebaikan. Satu je kebaikan. Aku fikir itu tidak bermanfaat bagi aku. Maka ambillah sebagai pemberianku kepada kamu. Satu ni, buat serba salah dia panggil. Celah gigi je senang itu. Kalau kita kan, kalau sikit sangat. Kadang-kadang dalam diri kita ni, sikit sangat. Kita rasa, alah sikit sangat ni, tak padan pun. Dah halang-halang masuk neraka ni, biar je lah, masuk lah. Dia sebut demikian. Laki itu pun pergi dengan riang gembira. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mengapa dengan kamu? Allah tanya, mengapa dengan kamu? Sesungguhnya dia lebih tahu. Allah tahu keadaan lelaki tadi, riang suka ni, dapat satu pun ambil terus. Ambil itu, suka dia. Lelaki itu menjawab, wahai Tuhanku, urusanku begini dan begini. Dia pun cerita. Cerita keadaan yang dia cari-cari, tak ada orang nak bagi, tiba-tiba lelaki ni pula ada satu je. Satu tu dibagi juga kepada saya, ya Allah. Allah Ta'ala memanggil lelaki yang memberi kebaikan dan berfirman pada dia. Allah sebut, kemuliaanku lebih luas daripada kemuliaan kamu. Ambillah tangan saudara kamu dan masuklah kamu semua berdua ke dalam syurga Allah SWT. Masuk syurga dua-dua orang. Tu. Cuma nak sebut tadi, jangan kita berfikir kita yang satu tu. Tu jangan kita sebut, Ustaz kalau gitu saya jadi satu tu pun tak apalah. Kita yang nak satu tu jangan. Ataupun yang dua tu pun tak nak. Yang orang yang lelaki yang mencari 49 tu pun tak nak. Habis tu kita nak yang mana? Yang jalan di padang mahsyar masuk syurga tanpa dihisap dan tidak diazab oleh Allah. Tu mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Doa sangat usaha kita ni macam-macam gaya dah. Kita buat dan jangan berputus asa untuk mendapatkan syurga. Anak-anak biasa sebut, kalau jemaah tanya, kerja apa dalam hidup ni? Kerja syurga je.
Kejar syurga je, biar dapat syurga. Jangan kita ni terlepas daripada syurga, terhumban ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bila sebut nilai pahala syurga, kita sanggup menggadaikan apa saja untuk dapatkan syurga Allah. Walaupun kita ni rasa letih, walaupun kita ni rasa penat, tapi oleh kerana kita nak syurga, kita sanggup buat. Sanggup buat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah cerita orang yang nak syurga ni, dia tengah tidur sedap tu. Tidur tengah sedap. Tatajafa junubuhum anil madaji. Dia renggang badan dia daripada tempat tidur sedap dia tadi. Yad'una rabbahum. Tujuannya nak berdoa je pada Allah. Ada peluang kan? Macam kita nampak peluang, orang kita nampak peluang nak kepada apa dia? Di Hajarul Aswad tu kan? Hajarul Aswad tu berebut-rebut. Kenapa berebut? Tolak menolak sampai tertanggal ihram tu. Ada yang terlanjang-telanjang. Nak sebutnya kan apa dia? Naknya cium di Hajarul Aswad. Padahal dia rasa padahal dia ni tak sedar diri dia dah macam mana. Ni nak sebutnya sampai tahap demikian. Ni orang yang jahil. Kita ni yang cerdik ni, kita jangan begitu. Kita buat dalam keadaan yang mudah. Macam mana cara? Rasulullah ajarkan, lalu je Hajarul Aswad tu, cuba tengok orang datang berebut tu, sapu je tangan kita tu. Kemudian tak dia mudah. Cukup lah. Tak payahlah nak berebut sampai upah orang 2, 3, 400 nak upah, nak masuk Hajarul Aswad tersebut. Sama juga kadang-kadang kan orang kita berebut nak masuk dipanggil apa di Raudah misal contoh. Di Raudah tu berebut pijak kaki, pijak kepala orang. Lepas tu nak semayang tu sondol orang depan. Nak sebut je gambaran susahnya dia. Di multazam tersebut. Sampai tahap demikian pada diri dia. Ni maknanya apa dia tahu nilai. Demikianlah orang mukmin. Orang mukmin bila dia tahu nilai bangun tahajud malam, nilai bersedekah, nilai kerana dia semua benda ni memudahkan aku masuk syurga Allah. Dia buat benda yang walaupun payah macam mana sekalipun. Demikian juga dengan seorang yang timbangannya sama berat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada dia, kamu bukan penghuni syurga dan bukan penghuni neraka. Ini disebut lagi. Kemudian pemilik lembaran itu lalu meletakkan lembaran yang bertulis kata-kata cis pada piring timbangan dan berat melebihi kebaikannya. Ada dosa kadang-kadang waktu mana timbang, tiba-tiba sama. Tengah-tengah sama tersebut datang satu lagi yang belum ditimbang. Apa dia? Yang disebut dengan kata-kata dia cis sekali. Dia sebut cis sekali tu, atas dunia dahulu dia sebut pada apa? Kerana kalimah itu adalah perkataan derhaka pada ibu bapa yang beratnya seberat gunung di dunia ini sendiri. Bila kamu sebut cis sekali, dipanggil pun sama, cis pun sama. Maknanya kita ni melawan mak kita dan ayah kita. Sekali je kamu sebut, berat dia lebih berat daripada berat gunung yang ada atas dunia ini sendiri. Timbangan di akhirat nanti, lelaki itu lalu diperintahkan masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bila timbang, tengah sama dah, tak apa dah. Al-A'raf tak apa dah. Tiba-tiba datang kalimah yang demikian. Kalimah cis, kalimah kalimah yang menunjukkan kita ni berpaling daripada ibu dan ayah kita. Allahu Akbar. Dalam dunia kita ni, salah satu lagi bila mak kita, ayah kita telefon, kita tolak. Matikan panggilan dia. Tak nak jawab panggilan mak ayah. Tak nak jawab panggilan mak ayah ni berdosa. Kita rasa bahawa waktu mana kita tak nak jawab tu, kerja kita ni jauh lebih penting lagi daripada jawab panggilan mak ayah kita. Yang ni bahaya. Dalam hidup kita, mak kita, ayah kita, dia lama tak dengar suara kita. Dia telefon pada kita. Tiba-tiba kita di tengah telefon tu kita sedang bercakap dengan kawan kita. Kita rasa kawan kita ni besar lagi, kita pun matikan dia. Kita tolak panggilan dia tadi. Dosa kita. Kecuali kita keluar bagi tahu mak, kejap lagi saya telefon balik pada mak. Itu cara pada kita demikian, pada ibu kita. Nak suruh jangan kita rasa dalam keadaan sebegini ringan dan mudah daripada diri kita. Demikianlah
mesej ibu, telefon panggilan ibu pada kita ni, jangan kita blok, jangan kita ni tahan dan sebagainya. Jangan. Bahkan kita ni terima panggilan itu. Saya dapati ramai ibu-ibu yang mengadu anak-anak mereka blok nombor telefon mereka. Ni sedang berlaku ni keadaan masyarakat kita. Anak-anak bosan bila ibu dan ayah memantau perjalanan anak-anak. Bila sampai demikian, dia blok je panggilan. Dosa di kalangan anak-anak demikian dalam dunia kita hari ini. Cancang gaya. Ibu ni mengalir mata. Nak buat macam mana Ustaz? Saya dapat anak macam ni. Nak buat macam mana Ustaz? Ibu ni sebelum mungkin jangan bagi anak dia ni masuk neraka. Tiba-tiba anak yang berusaha nak masuk neraka. Itu yang kita kena usahalah dalam hidup kita ni. Jangan jadi demikian. Waktu di awal-awal lagi didik. Biar didik anak-anak kita ni. Kita dapat anak, biar anak kita ni mampu menolong kita waktu mana kita bersendirian di dalam kubur nanti. Doa-doa anak kita ni sentiasa sampai untuk diri kita. Kalau kita tak ada anak, Ustaz tak ada anak saudara dia. Kalau tak ada juga, anak angkat boleh. Kalau tak ada juga, belalah anak-anak kucing. Gitu. Biasa sebut demikian. Payah sangat nak ni yang lain. Mudah-mudahan anak-anak ikan puyuh ke yang kita bela tu, ikan anak-anak yang disebut dengan kita bela, anak-anak itik ke, anak-anak ayam ke, yang kita bela ni, di akhirat nanti mereka akan doakan untuk diri kita. Tak ada sebab lah. Sekarang ni anak yatim ramai kan. Anak yatim ramai yang memerlukan pembelaan. Nak sebutnya gambaran bagaimana anak yatim ni, jahat tak jahatnya zaman kita ni kan. Sampai ada rumah jaga anak-anak yatim. Ni jahatnya kita. Dia zaman Rasulullah tak ada pun rumah anak yatim. Cuba kita perhati betul-betul. Ada tak rumah zaman Rasulullah, rumah Darul Aitam? Tak ada. Kita ni kenapa sampai ada rumah jaga anak-anak yatim? Sebagaimana jahatnya kita, sebagaimana adanya rumah jagaan orang tua. Jagaan orang tua tu kenapa? Kerana tak ada orang nak jaga dia. Padahal yang kena jaga anak yatim ni siapa? Ibu-ibu tersebut. Ibu-ibu ni. Habis tu siapa lagi? Ni, Baitul Mal. Baitul Mal ni menjaga hak kebajikan setiap anak yatim. Dia, semua orang Islam. Orang Islam ni bertanggungjawab. Di kampung tu ada anak yatim. Semua satu kampung tu tanggungjawab. Sebab tu Allah cerita, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu tahu tak orang yang dusta pada agama? Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Awal-awal lagi Allah cerita. Mereka ni mereka yang tak mempedulikan anak yatim. Kenapa kita tak peduli? Kerana kita jaga keluarga kita je. Seolah-olah kita rasa diri kita ni, anak-anak kita ni tak jadi yatim satu hari nanti. Macam kita ni kekal sampai bila-bila. Tak. Islam dia suruh. Manakala orang lelaki, tolong pergi cek. Ni, rumah anak yatim ni. Semuanya dijaga, dipanggil demikian. Zaman kita ni tak boleh nak pergi jaga. Suami, orang lelaki kan. Zaman Rasulullah, petang-petang lepas asar, pergi cek. Rumah anak yatim yang dijaga. Hanya khabar, main dengan anak yatim, ambil anak yatim, bergurau dengan anak yatim dan sebagainya. Zaman kita ni, cuba kita pergi rumah anak yatim. 2-3 kali je orang memandang. Tu bukan nak jaga anak yatim tu. Nak jaga mak yatim tu dia panggil. Akhirnya ibu-ibu yang jaga anak yatim ni sentiasa rasa terpinggir dalam hidup. Armalah ni kan, ibu-ibu yang dia rasa apa dia? Rasa kenapalah Allah jadikan hidup aku jadi begini. Ramai mana ibu-ibu yang jaga anak yatim ni menangis sendiri je kat rumah. Dalam keadaan mengalir mata. Tak sama dengan kehidupan yang orang lain. Padahal hidup dalam komuniti Muslim. Tapi komuniti Muslim ni tak jaga pun kehidupan mereka. Itu silapnya kita. Ramai. Banyak benda yang kena betulkan balik. Anak lalui suasana zaman anak yatim. Waktu mana umur 8 tahun, arwah ayah anak meninggal dunia. Waktu tu, kita boleh tengok beza memang beza. Beza dengan orang yang ada ayah, dengan orang yang tidak ada ayah. Kita nak mengadu pada mak kita. Mak kita pula, bila kita mengadu, mengalir mata. Mengalir je mata. Nak sebut apa dia? Habis-habis tinggi sangat, angkat tangan baca doa. Waktu tu kita rasa sebab kita.
Ni kita boleh rasa suasana. Betul Allah jadikan satu pengajaran dalam hidup. Bila kita besar, kita tengok. Anak balik daripada Mesir, buat rumah anak yatim pula. Buat rumah anak yatim, anak tengok anak-anak yang besar. Kata, macam ni rupa-rupanya. Maknanya gambaran bagaimana hidup dengan sesana anak yatim ini sendiri. Tak sama dengan orang yang ada suami, yang ada ayah, yang menjaga anak-anak ni sendiri. Anak-anak ni dia jadi kasar. Bila tidak ada ayah, anak-anak yang tidak ada ayah ni, tidak dijaga ni, dia jadi kasar pembentukan dia. Suasana dalam hidup dia. Tanyalah ibu-ibu yang jaga anak yatim, mereka akan tahu. Dan dipandang sini pula tu, dalam masyarakat kita, ibu-ibu yang jaga anak yatim ni, sebab tak kena dia buat. Pakai cantik-cantik sikit, dia mula, orang kata, tu nak mikat suami orang mana ni, dia kata. Pandangan sinis, dia panggil demikian. Kemudian, buat apa saja, orang pandang lekeh. Ni payahnya. Tambah di Selangor ni, ibu-ibu yang, anda dipahamkan ibu-ibu yang jaga anak yatim ni seramai lebih kurang dekat dengan 30,000 orang. Bukan jumlah sikit. Ibu-ibu yang jaga, ni di kalangan komuniti Islam kita. Selangor ni, berlaku perceraian, kematian besar di negeri Selangor ini sendiri. Yang ibu-ibu, anda dipahamkan, yang ibu-ibu janda ni dipanggil armalah ini, ibu-ibu ni seramai lebih kurang 30,000 orang. Bukan jumlah yang sedikit, dia panggil demikian. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena jaga hati ibu bapa kita ni. Jangan sebut cheese. Sebut cheese sekali tu pun berat habis dah pada diri kami. Mengapa? Kemudian lelaki itu diperintahkan masuk ke neraka. Namun lelaki itu meminta dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, kembalikan dia. Minta balik. Ya Allah, tolonglah. Jangan lagi. Lalu Allah berfirman pada dia, wahai hamba yang derhaka, mengapa kamu minta untuk kembali kepada aku? Kamu minta tu kenapa? Lalu lelaki itu menjawab, wahai Tuhanku, aku melihat bahawa aku menjadi penghuni neraka. Meskipun perkara itu sudah pasti bagiku dan aku derhaka pada ayahku, kerana melihat ayahku menjadi penghuni neraka juga, maka tambahlah seksaan bagiku dan selamatkanlah dia daripada neraka itu, ya Allah. Orang lelaki ni, bila kena humban masuk dalam neraka, dia minta, dia sebut, ya Allah balik semula. Bagilah peluang aku nak berjumpa dengan kau. Allah tanya, kenapa? Allah tahu dah. Dia kata, bila aku masuk neraka, aku tengok ayah aku dalam neraka juga. Ayah aku dalam neraka juga. Ya Allah, keluarkanlah ayah aku. Biar aku seorang sudahlah. Aku sanggup menanggung apa yang dosa ayah aku tu, biar aku yang tanggung, ya Allah. Allah Ta'ala ketawa mendengarnya. Disebut, Allah suka dengar hamba Allah yang hati dia tadi, dia sanggup korbankan begitu. Lalu dia berfirman, di dunia kamu menderhakainya, dan di akhirat kamu cuba berbuat baik kepadanya. Ambillah tangan ayah kamu dan masuklah kamu semua berdua ke syurga Allah SWT. Ini Allah SWT sebut demikian. Dunia kamu lawan ayah. Tengok lawan-lawan, ayah pun masuk neraka juga. Tengok. Tapi di akhirat ni kamu nak ambil balik kebaikan. Kamu nak balas kebaikan ini yang menyebabkan kamu sanggup tanggung segala dosa ayah kamu. Allah sebut, dengan Rahmanur Rahim aku, masuklah kamu kedua-dua dalam syurga Allah. Allah jadikan demikian. Sebab tu kita sentiasa sebut kan, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bacaan kita, kenapa Allah sebut Ar-Rahmanur Rahim? Belas kasihannya Allah dengan kita. Anak biasa sebut, Allah ni, dia setiap kali mana kita buat dosa, kita buat salah, Allah tunggu je bila lah hamba aku ni nak minta ampun. Tunggu je. Dia ni buat salah, dia tahu dia buat salah, tapi tak minta ampun ke? Allah tunggu. Bila kita buat salah, buat, kita minta ampun. Allah ampun, maaf terus. Kemudian buat lagi salah, buat lagi. Lepas tu Allah tanya, lambat lagi ke dia nak minta ampun? Dah bagi keampunan, dia pun minta ampun. Allah kata maafkanlah. Kemudian buat lagi, minta ampun lagi. Allah kata maafkanlah. Pemuda ni tanya Rasulullah, sampai bila lah Allah nak ampun dosa kita ni? Nak sebutnya pemurahnya Allah. Sampai Rasulullah kata, sampailah kamu berputus asa dalam minta ampun pada Allah, Allah tak pernah berputus asa dalam mengampunkan dosa kamu. Pemurahnya Allah dia panggil. Cuma sombongnya kita.
Orang kita ni kan sombong. Aku tak ada dosa. Mana ada dosa pada aku? Aku tak buat dosa apa. Perlu apa aku minta maaf dengan Allah? Ini maksudnya sombongnya kita dalam hidup kita. Allahu Akbar. Dalam Al-Quran Allah menyatakan al-mizan, al-mawazin dengan lafaz jamak. Sedangkan dalam hadis dinyatakan dengan lafaz mufrad, tunggal dan juga jamak. Mengenai perkara ini boleh dikatakan bahawa yang dimaksudkan adalah berapa al-mizan. Satu amal ditimbang dengan satu al-mizan yang hanya mengandungi satu amal. Sebagaimana terdapat dalam syair berikut ini. Malaikat membawa orang yang melakukan perbuatan untuk diadili. Setiap perbuatan mempunyai satu mizan. Segala perbuatan kepada pemiliknya diserahkan satu bekas untuk satu perbuatan. Mungkin saja satu al-mizan diungkap dengan lafaz jamak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Jamak itu maksudnya banyak. Orang tanya, kita tanya, kenapa Allah guna al-mizan? Yang dimaksudkan dengan, tapi ditimbang satu amalan. Patutnya al-mizan tu banyak, jamak. Dipanggil demikian. Yang ni yang ulama-ulama sebut. Mungkin saja satu al-mizan diungkap dengan lafaz jamak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kazzabat adunil mursalin. Kazzabat adul mursalin. Adunil mursalin dipanggil. Tu. Tanwin berjumpa dengan yang disebut dengan kemudian disebut demikian, kazzabat adul dunil mursalin. Kaum Ad dan telah mendustakan para rasul. Kazzabat qaumun nuhil mursalin. Qaumun nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Surah Asy-Syu'ara. Para rasul dalam ayat itu bermakna hanya satu rasul. Padahal disebut mursalin. Mursalin banyak rasul. Tapi satu je yang mereka dusta. Dengan demikian dapat dikatakan bahawa yang dimaksudkan dengan al-mawazin adalah bentuk jamak mauzun, iaitu amal yang ditimbang, bukan bermakna al-mizan yang banyak. Tuan kita ni tanya orang belajar bahasa Arab, dia sebutlah, dia kata al-mizan tu kalimah yang menunjukkan jamak. Jamak maknanya lebih pada dua. Musanna maknanya dua. Mufrad satu. Bila kita sebut al-mizan maknanya banyak. Kemudian adakah banyak timbangan? Tak. Sebenarnya banyak amalan yang ditimbang. Itu yang dimaksudkan demikian. Sebagaimana ayat ni lah. Mursalin itu rasul-rasul. Kaum Nuh tersebut, kaum Ad tersebut, dia dusta pada rasul yang banyak ke? Tak, dia dusta pada rasul satu je. Tapi ajaran rasul itu banyak. Ajaran yang dibawa itu banyak. Itu istilah bahasa yang disebutlah. Al-Laikai meriwayatkan dalam sunannya, insya-Allah tersambung akan datang nantilah, insya-Allah. Nampak semakin pening tu. Kita berhenti setakat ni lah supaya kitanya jadi ringan sikit. Cerita tentang mengenai, kita masih lagi cerita tentang mengenai Al-A'raf ni. InsyaAllah kita minggu yang akan datang nanti kita akan cerita panjang sikit. Siapa orang yang termasuk di kalangan, terdapat 15 pendapat ulama mengenai penghuni Al-A'raf dipanggil. InsyaAllah minggu yang akan datang nantilah, insyaAllah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Dia kuli, baru diberi oleh bos dia 3 keping roti. Kemudian ada anjing masuk dalam kebun. Dia bagi 1 keping. Anjing tu makan, akan cepat dia makan, lapar. Kenapa kamu bagi dekat dia? Yelah, kawasan ni tak ada anjing. Kalau ada anjing, mesti datang pada tempat yang jauh. Confirm lapar punya anjing ni. Habis tu kamu beri 3-3, ya.